Good morning. So topik kita adalah tingkah laku kanak-kanak autism yang dipengaruhi oleh masalah pemprosesan sensori. Now, tingkah laku ini satu topik yang luas. It's quite difficult to constrain dengan satu konsep. So kita kena bahagi-bahagikan tingkah laku ini supaya kita boleh memahami apa yang dilalui oleh kanak-kanak ini. So sekarang for today's talk, saya memilih masalah tingkah laku disebabkan oleh sensory processing issues atau dalam bahasa Malaysia pemprosesan sensori. Okay. Now, inilah pengenalan kita. Kita akan lihat tingkah laku mencabar dan sedikit sentuhan saja, sedikit saja saya akan sentuh tentang tantrum dan meltdown. Apa itu behavior ini. Dan selain dari itu, saya akan bincang tentang sensory processing. Ya. So, tingkah laku mencabar. Okay, kita selalu dengar tingkah laku yang mencabar. So, tingkah laku mencabar ini luas dan boleh meliputi juga kanak-kanak yang biasa, ya, kanak-kanak normal ini. So, they will have tingkah laku. Tapi tingkah laku yang membawa pengaruh atau influence functional ability seseorang kanak-kanak itu boleh dinamakan tingkah laku yang mencabar. Ya. Di mana tingkah laku itu mempengaruhi kanak-kanak dia daripada belajar. Itu akan jadi satu tingkah laku yang mencabar untuk dari segi ibu bapa dengan juga terapis-terapis. So, tingkah laku yang mencabar, ya. Dia selalunya mengganggu kefungsian seseorang individu. Okay? So untuk kanak-kanak yang biasa dia ada tingkah laku tapi tingkah laku itu tidak mengganggu kefungsian. So kita tak risau sangatlah. Tapi untuk kanak-kanak yang ada masalah, dia ada mengganggu kefungsiannya. Dan tingkah laku ini kerap, ya. Dia ada satu bentuk pattern. Kita boleh nampak daripadanya. So dia mempamerkan kekerapan, intensiti yang mungkin akan mengancam dirinya. So ada kala kita nampak kanak-kanak itu hentak kepalanya di atas dinding dan ada yang suka gigit tangan dia, kaki dia dan sebagainya. So dia akan mencederakan diri dia dan ada kalanya dia akan mencederakan orang awam atau ibu bapa mereka. So this is considered also challenging, mencabar, tingkah laku mencabar. Okay. So tingkah laku ini susah dikawal. So itu pasal dinamakan mencabar. So, dalam bahasa Inggeris pula kita namakannya challenging behavior. Okay, so mengatasinya. Two behaviors here. So one of the behavior I showed you, another one is this behavior, right? So there are two different behavior actually. Bukan sama, ya. Tingkah laku ini berbeza sikit, ya. Dan so pernahkah kita lihat masalah-masalah macam ini dekat kanak-kanak? So kemungkinan besar yang ada anak-anak yang autism, ada anak yang bekerja dengan children ni mungkin nampak ada juga, ya. So kita akan tengok apakah dia ni, ya. Okay. So video nombor 1 namanya tantrum, ya. Tantrum ini biasa berlaku pada semua orang lah, kanak-kanak biasa, ya. Biasanya kita nampak tantrum ini dipamerkan budak-budak yang sebenarnya dalam lingkungan 2 tahun kurang, ya. Younger than 2 years lah, pasal dia tiada komunikasi. So cara untuk dia tak sesuatu itu melalui kadang-kadang dia tak dapat sesuatu itu, dia akan tunjuk tantrum. So ini tantrum adalah macam luahan kemarahan, kekecewaan, biasanya kekecewaan. So mereka tidak boleh memberitahu. So biasanya berlaku macam itu, ya. Kanak-kanak yang mengalami tantrum mungkin menangis, menjerit, ada kalanya menjadi agresif, ya. Dan satunya adalah tantrum digunakan, bukan semuanya, kekerapannya digunakan untuk memanipulasi keadaan di mana dia akan dapat apa yang dia perlukan itu, ya. Itu adalah tantrum, ya. Dan padahal yang video kedua itu adalah lain daripada tantrum. Bukan tantrum, ya.
dia berlaku biasanya pada kanak-kanak yang ada masalah dengan sensory. Ini namakan meltdown ya. Dia kehilangan kawalan ya, dia tidak tahu yang dia sedang buat sesuatu perangai macam itu. Tiba-tiba dia perlukan membuat itu, dia tidak tahu, dia tiada kawalan. Dan tingkah laku hanya berhenti bila dia letih, betul-betul letih, dan juga kadang-kadang ada kalanya bila ditenangkan oleh ibu bapa mereka. Tapi di sini tiada niat dia untuk manipulasi ibu bapa untuk dapat barang-barang. Cuma dia adalah dalam satu keadaan di mana dia terlalu takut, cemas, sehingga dia ada ni yang katakan sensory overload. Nanti saya beritahu apa itu sensory overload. Okay. Meltdown lazimnya berkaitan dengan masalah pemrosesan kriteria. So, kita hari ini akan beritahu banyak tentang meltdown ini. Ya. So, anak-anak autism ni, kebanyakan mereka ada pamerkan tingkah laku yang mencabar, ya. Dan research telah membuatkan kajian dan dapati kebanyakan mereka ada masalah pemrosesan deria. So kita kena tahu apa itu pemrosesan deria. So selepas ini saya akan beritahu apa itu pemrosesan deria, barulah kita akan fahami tingkah laku seperti ini. Okay. Autism, masalah biasanya autism, kebanyakan kanak-kanak autism ni tidak boleh berkomunikasi. So kadang-kadang dia akan gunakan tantrum juga untuk dia ingin memberitahu sesuatu dekat keluarga dia, ke ibu bapa dia, ya. Dan ada kebanyakan kanak-kanak autism ini dia payah nak belajar skill-skill baru, ya. Skill-skill baru itu terlalu challenging untuk dia, mencabar sangat. Dan dia jadi frustration, ya, senang jadi frustration. Dan itulah sebabnya kebanyakan kita melihat kanak-kanak autism ni dia suka rutin, ya, berstruktur, semuanya berstruktur. Perkara yang perlu dibuat itu semua berstruktur. Kerana kalau kita ubah struktur dia, dia perlu fikir. Bila dia berfikir tu dia menggunakan banyak tenaga dia dan payah untuk dia, susah untuk dia buatlah. So sebab itu adalah salah satu sebab kerana kanak-kanak ini sukakan rutin. Rutin dia tak boleh diganggu. So dia senang untuk ikut rutin. So itu jadinya. So kebanyakannya adalah masalah pemrosesan deria.